No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabi wasi'a. Allahumma ij'alna minal mukhlisin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita akan bermulalah kuliah berkenaan dengan ilmu faraid ataupun ilmu pembahagian harta pusaka mengikut syariat Islam. Dan insyaAllah kita akan menggunakan buku yang bertajuk Faham Faraid. Kita pernah datang pada sebelum ni, iaitu mukaddimah aja, mukaddimah. Dan insyaAllah pada malam ni kita akan bermula. Dan ada yang tuan-tuan puan-puan yang membeli buku Faham Faraid pada kuliah yang lepas, boleh guna buku tu lah. Dekat surah pun kita ada yang wakaf, ada wakaf, boleh guna juga. Yang wakaf jangan bawa balik tak balik kat surau, ada 10. Nanti apa ni, Bilal tolong kira ni kan. Tak cukup nanti kan tanya siapa bawa balik. Okey, baik. Jadi berkenaan dengan buku ni, alhamdulillah dia sebenarnya hasil tulisan ataupun susunan saya lah, Al-Fakir, yang mana buku ini merupakan buku yang kedua. Buku yang pertama tajuk dia Fajar Faraid. Kalau perasan lah, Fajar Faraid. Buku yang pertama tu dia tak cetak dah. Dia kira guna yang buku yang kedua ni. Dia buku kedua ni kira penambahbaikan, upgrade daripada buku yang pertama. Buku pertama tu kita tak cetak dah. Kita guna terus buku Faham Faraid. Dan buku ini insya-Allah kita cuba untuk memudahkan kefahaman masyarakat dalam ilmu faraid. Ramai duk kata, saya dengar ilmu faraid ini susah, macam-macam lah dia punya ujian ataupun cabaran dalam untuk memahami ilmu faraid ini. Jadi insya-Allah kita akan menggunakan buku ini dan kita cuba sekadar yang boleh, yang terbaik untuk bagi tuan-tuan puan-puan faham, insya-Allah. Kalau tak faham tanya, angkat tangan. Yang mana saya tahu saya jawab, insya-Allah. Okey, baik. Kita terus ke muka surat yang ketiga, pengenalan. Definisi ilmu faraid. Okay, dari segi istilah fiqh, ilmu faraid apa dia? Ialah satu ilmu dengan kaedah-kaedah fiqh dan pengiraan. Jadi ilmu faraid ini melibatkan dua perkara. Yang pertama fiqh, yang kedua pengiraan. Apabila bergabung fiqh dan pengiraan, melalui keduanya, fiqh dan pengiraan ini dapat mengetahui bahagian harta pusaka bagi setiap ahli waris yang berhak. Itu je ilmu faraid. Contoh, si mati meninggalkan seorang isteri, anak lelaki seorang, kita bagi mudah, dan seorang adik-beradik lelaki. Ada 3 orang. Yang pertama isteri, yang kedua anak lelaki seorang, dan kemudian adik-beradik lelaki seorang.
Okey, ilmu faraid merangkumi fiqh dan pengiraan. Fiqh apa dia? Yang pertama, pastikan dia mati. Mati tu mati betul, tak bernyawa. Kalau orang tanya dia ni mati ke hidup, tak pasti ustaz. Tak pasti, tak boleh. Tak boleh, tak kira. Rasa-rasanya dia dah mati kot. Rasa-rasa. Kenapa rasa-rasanya? Sebab dah lama ustaz dia hilang. Kan? Dia tinggalkan rumah, tak balik-balik. Berapa tahun dah? 20 tahun. Kami rasa dah mati kot, kena makan buaya kot, contohnya. Tak boleh. Dia rasa-rasa tak boleh, dia kena pasti. Ataupun kalau macam kes yang hilang tu, mahkamah akan tentukan kematian dia. Kalau mahkamah menetapkan dia dah mati, baru boleh buat pusaka. Tapi kalau tak buat apa-apa, pergi ke mahkamah minta perintah daripada mahkamah, tak boleh. Ataupun pengesahan kematian daripada mahkamah, tak boleh, tak dikira. Dia tak boleh bincang-bincang, kita rasa dah mati, tak boleh. Kat sini kena ada keputusan mahkamah. Mahkamah akan tentukan, hakim akan tentukan. Cuma di Malaysia ni mahkamah yang menentukan kematian yang orang yang kematian secara hukumi, kematian yang dianggapan kematian. Membuat anggapan kematian adalah mahkamah sivil, mahkamah tinggi, bukan mahkamah syariah. 7 tahun. 7 tahun. Baik. Itu fiqh pertama. Antaranya lah. Kemudian ada isteri. Kemudian isteri tanya, isteri yang sah ke tak? Isteri yang sah. Baik. Ada berapa orang isteri? Ada seorang isteri. Tak ada perceraian, tak ada berlaku macam, tak ada. Tak ada perceraian. Okey, baik. Isteri masih hidup. Yang kedua, ahli waris kena hidup. Hidup bernyawa. Kalau hilang pun dikira hidup juga, selagi mahkamah tidak mengesahkan kematian dia, kira hidup juga. Baik. Kemudian anak lelaki. Anak lelaki pun masih hidup. Kira baby ustaz. Baby juga dikira sebagai ahli waris walaupun masih bayi lagi. Kemudian ada adik lelaki. Si mati ada adik lelaki. Baik. Kemudian yang 3 waris ni bukan semua akan dapat. Dalam kes ni adik lelaki si mati tak akan dapat harta pusaka. Ni fiqh. Fiqh berlakunya penghalangan. Sesama ahli waris ni akan menghalang antara satu sama lain. Contohnya tadi, anak lelaki akan menghalang adik-beradik lelaki, walaupun anak lelaki tu masih kecil lagi. Adik-beradik lelaki ni dah besar, dah tua dah, umur 40 dah. Tapi dalam kes ni, anak lelaki tu akan menghalang adik-beradik si mati. Adik si mati tu, walaupun umur dia 40. Dia tak kira umur. Dalam faraid dia kira waris, halang waris. Dia tak kira umur. Tak kira umur, tak kira kesihatan, tak kira apa-apa status pun. Dia boleh menghalang. Kemudian dah bermaksud dekat sini waris cuma 2 orang lah yang akan dapat. Siapa dia? Isteri dan anak lelaki. Baik. Kita masih lagi dalam fiqh. Apa dia? Berapa bahagian isteri? Berapa bahagian anak lelaki? Isteri bahagian dia 1/8. 1/8. Mana dalil dia? Fa in kana lakum waladun fa in kana lakum waladun, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini kena ambil dah bermula lagi. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu mimma tarakan min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Walahunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna rubu'u mimma falahunna thumunu mimma taraktum. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12. Yang pertama, bahagian suami dapat 1/2 kalau si mati dah tiada anak.
isteri tak ada anak. Dan suami akan dapat 1/4 kalau si mati ada anak. Kemudian isteri pula, isteri akan dapat 1/4 kalau si mati tidak ada anak. Dan isteri akan dapat 1/8 kalau si mati ada anak. Dalam kes ni si mati ada anak lelaki kan, maka isteri akan dapat thumun 1/8 daripada harta pusaka. Kemudian anak lelaki, alhiqul faraidah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraidah bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin atau kama qala. Berikanlah hak faraid kepada mereka yang berhak, adapun bakinya diberikan kepada lelaki daripada waris. Jadi dalam kes ni anak lelaki akan dapat baki, mendapat baki. Jadi macam mana nak tahu baki? Itu pengiraan. Isi 1/8 kan, anak lelaki dapat baki. Macam mana nak tahu baki? Kena kira 8/8 tolak 1/8. Kalau kita belajar ni pecahan tu, dia kena samakan pembawah dia kan, pembawah dia. 8/8 tolak 1/8, 7/8. Itulah baki setelah diambil oleh isteri 1/8, baki dia 7/8. Jadi anak lelaki dapat 7/8. 7/8 itu bahagian hak. Isteri 1/8, hak anak lelaki 7/8. Itu sebabnya memang anak lelaki tidak tahu bahagian dia berapa. Asabah dia panggil. Dia ada bahagian, cuma bahagian dia akan dikira dahulu. Dia akan dikira. Dalam kes ni dia dapat 7/8. Kadang-kadang dia berubah, boleh jadi 2/8, 1/8, 6/8 contohnya. Tapi dalam kes ni dapat 7/8. Jadi apabila dia tahu hak dia itu yang wajib. Itu yang wajib. Isteri tahu 1/8, dia tahu bahagian dia 1/8 terhadap harta pusaka si mati, dan bahagian anak lelaki itu 7/8 daripada harta pusaka. Baik. Itu contoh. Jadi dua. Faraid ni kena dua. Yang pertama fiqah. Fiqah ni banyaklah. Kemudian pengiraan. Pengiraan tu contoh sikit. Sebenarnya pengiraan tu banyak. Nak kena cari asal masalah, cari angka simpan contohnya lah. Dalam buku ni ada, boleh baca. Itu sebab dalam buku ni kita mudahkan. Kita pecahkan dua tajuk utama. Yang pertama tajuk pemahaman atau fiqah, dan yang kedua tajuk pengiraan. Tajuk pengiraan. Jadi kita buat satu-satu. Dia step dia tu kena faham dulu, barulah kira. Kalau tengok dalam tajuk pemahaman, tak ada pengiraan. Tak ada. Kalau ada pun sikit lah. Kira pun sebab nak kira harta pusaka tu. Ada sikit. Tapi berkaitan dengan pengiraan bahagian ahli waris tak ada. Dalam pemahaman tak ada. Dia ada kat mana? Dia ada dalam tajuk pengiraan. Dalam tajuk pengiraan. Jadi kita buat mudah-mudah. Step langkah-langkah dia tu. Kadang-kadang kita jadi susah sebab apa? Kita nampak semua sekali dalam satu masa tu semua benda. Di situlah fiqah, di situlah pengiraan. Tu kadang-kadang jadi pening. Jadi insya-Allah buku ni kita buat pelan-pelan. Satu-satu. Baik. Okay, seterusnya perkataan faraid. Faraid urudat. Tu dah tulis dalam bahasa Arab tu. Bahasa Arab. Diambil daripada kalimah bahasa Arab. Ia merupakan kata jamak, kata nama berbilang daripada perkataan faridah. Ingat faraid daripada perkataan faridah. Okey, baik. Ada satu lagi perkataan. Faraid. Faraid. Dia kata nama berbilang juga, dia kata jamak juga, tapi daripada perkataan farid. Al-farid. Yang tu huruf dal, bukan huruf dad. Huruf dal. Jadi dia ada qalqalah. Faraid. Yang kita ni tak ada qalqalah. Huruf dad kan, huruf dad bukan huruf qalqalah. Faraid dan id. Terus ke makhraj huruf dad. Apa dia faraid ni huruf dal tu, faraid itu kata di satu ilmu ilmu al-farid, itu satu kata
ataupun perkataan yang ada di dalam Al-Quran yang diulang hanya sekali saja. Itu kalau tuan-tuan perempuan pernah belajarlah tentang ulum Quran ataupun bahasa Quran, dia ada satu perkataan dalam Al-Quran, dia hanya sekali je, dia hanya ulang sekali saja. Jumlah dia tak silap saya ada 405 perkataan. 405 perkataan yang tidak diulang, sekali dia diguna. Dan surah Al-Baqarah paling banyak, 23 perkataan. Antara contohnya Al-Hudhud. Contoh je Al-Hudhud, sekali je, jumpa sekali je. Itu contoh. Itu dalam ilmu Quran, ilmu bahasa Al-Quran. Yang keliru itu faraid. Kalau kita eja dekat bahasa Melayu ni, bahasa jauh ni, bahasa Rumi ni, kalau biasa ni, kalau dalam buku saya ni saya tambah H, F-A-R-A-I-D-H. Tapi kalau dalam penggunaan bahasa Melayu yang betul, kita tak ada H, kita ada D je, faraid. Jadi kat sini mungkin keliru dengan faraid huruf dal tu. Ilmu apa ni, ilmu bahasa tu, bahasa Quran. Jadi kena ingat faraid. Dan satu lagi ra tu, kalau nak bahasa sikitlah, ra tu kena tebal kan, kena baca dengan tebal, fara. Tapi kat sini kena faraid. Itu penggunaan kita, kebiasaan kita guna huruf RA tu. Tapi bahasa sebutan dia fara. Tapi kalau di Indonesia dia akan ejak RO, fara, R-O-I-D, faraid. Baik. Jadi kita nak yang ni, huruf dad, huruf dad. Jadi kata dasar dia daripada faridah. Dan perkataan faridah terdapat di dalam Al-Quran. Di mana? Pada ayat yang ke-11 dalam surah An-Nisa. Mana? Faridatan minallah. Ingat tak pada kuliah yang lepas, kalau berkaitan dengan kewajipan, kewajipan melaksanakan pembahagian secara faraid, mana dalil dia? Ni, faridatan minallah, ia adalah ketetapan kewajipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu. Jadi perkataan faridah diambil daripada situ. Dan nama ilmu faraid datang daripada ayat inilah, faridatan minallah. Kemudian kita pluralkan dia, kita kasihkan berbilang jadi faraid. Bahkan perkataan faraid juga terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana? Tu. Sabda baginda Rasulullah sallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraida bi ahliha. Alhiqul faraida bi ahliha. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikanlah bahagian warisan yang ditentukan itu kepada pemiliknya. Berikan warisan yang ditentukan itu. Isteri dapat berapa? 1/8. Si mati ada anak, maka beri kepada pemiliknya. Tu. Itu perkataan al-faraid. Al-faraid. Ini mungkin malam ni kita cerita pasal bahasa je lah, kan? Mukadimah. Okey, baik. Manakala faridah diambil daripada kata dasarnya, iaitu fardun. Fardun. Dan makna fardun dapat dibahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama dari segi bahasa, dan yang kedua makna dari segi istilah. Tengok yang pertama, bahasa dulu, yang baru kita pergi pada istilah. Dari segi bahasa ni banyak makna dia. Makna fard dari segi bahasa ada 5 kata ulama. Yang pertama, ketetapan. Maknanya ketetapan. Kita kalau dengar fardun ataupun fardu, satu je. Apa dia? Wajib. Kan? Fardun adalah wajib. Tapi sebenarnya ada banyak makna yang lain. Cuma kalau dalam faraid, kalau kita sebut fardu, bukan wajib. Fardu maksudnya bahagian yang ditetapkan. 1/8, 1/6, 1/3, 2/3. Itu fardu. Lawan dia asabah. Nanti jangan keliru pula kan. Belajar faraid ni, ustaz duk sebut fardu ni kan. Wajib tang mana kan.
Ada Kedah sikit. Saya bawa balik pada Kedah. Bawa balik Kedah. Kursus kat sana dekat UUM. Kursus 2 hari tapi duduk sana 4 hari. Pergi balik 2 hari lagi pergi balik. Adalah sikit-sikit bahasa Kedah tu kan. Okey, baik. Okey. Jadi fard yang pada bahasa tu, yang pertama maksudnya ketetapan. Contoh dalam Al-Quran Allah berfirman fanisfu ma faradtum. Fanisfu ma faradtum. Faradtum tu faradat. Apa dia? Maka mereka berhak mendapat separuh dari mas kahwin yang telah kamu tetapkan itu. Kamu tetapkan itu, bukan kamu wajibkan. Dia terjemah pun tetapkan, walaupun kata fardu, tapi dalam ayat ni maksud dia adalah ketetapan. Yang kedua, bahagian. Maksud fardu dari segi bahasa bahagian. Contoh, nasibam mafruḍa, ini yang kita gunakan dalam faraid. Bahagian, pecahan tu. Nasibam mafruḍa, Allah berfirman bahagian yang telah ditetapkan, yang dibahagi-bahagikan. Bahagian yang telah ditetapkan, yang dibahagi-bahagikan, yang dipecah-pecahkan. Suami 1/2, ibu 1/6, bapa 1/6, anak perempuan 1/2 contohnya. Itu maksudnya bahagian. Dan yang ketiga, kewajipan. Ini yang kita biasa guna kewajipan. Contohnya Allah berfirman qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan, faradallah, Allah telah mewajibkan kepada kamu membebaskan diri daripada sumpahnya. Ini contoh. Dan yang keempat, makna fardun dari segi bahasa adalah menurunkan. Contoh, Allah berfirman innallazi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Tu farada kan, ada perkataan farada. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan. Farada, menurunkan Al-Quran kepada kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu akan menyampaikan engkau lagi kepada apa yang engkau ingini dan cintai. Itu makna yang keempat, menurunkan. Dan yang kelima, makna fardun ataupun farada, maksud dia halal. Halal. Mana? Contoh, Allah berfirman, "Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lah." Itu fima faradallahu lah. Tidaklah ada sebarang keberatan yang ditanggung oleh Nabi dalam melaksanakan perkara yang telah dihalalkan. Itu farada, perkara yang dihalalkan Allah baginya, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu 5 makna dari segi bahasa. Ketetapan, bahagian, kewajipan, menurunkan, halal, itu dari segi bahasa. Dan dari segi istilah, maksud fardun atau mufard ialah bahagian yang ditentukan oleh syarak kepada ahli waris. Baik. Itu satu. Adakah orang guna nama lain selain daripada faraid dalam mempelajari atau mengenali ilmu ini? Ada. Ada 2 nama. Ada dua nama lagi. Yang pertama, mawaris. Ini biasa digunakan di Indonesia. Indonesia dia banyak guna perkataan mawaris. Macam guru saya. Guru saya almarhum Al-Fadil Ustaz Jabal Alam Shah. Dia ada kitab digunakan nama mawaris. Mawaris. Tapi di Malaysia kita banyak menggunakan faraid. Boleh, tak ada masalah. Okey, kita tengok ilmu ini juga dikenali sebagai ilmu mawaris. Apa dia? Iaitu ilmu pewarisan. Mawaris. Dan ilmu tarikah. Yang kedua nama dia, ilmu tarikah. Apa dia ilmu tarikah? Iaitu ilmu harta pusaka.
Kalau di belah-belah pantai timur, dia gunakan tarikah, kan. Ni meninggal ni ada tarikah. Tarikah sama. Tarikah ni harta peninggalan, harta pusaka. Okey, kita tengok perkataan mawaris ni mana asal dia. Ia merupakan kata jamak, kata nama berbilang. Mana perkataan satu dia ataupun tunggal dia, iaitu daripada miras. Daripada miras. Dari sudut bahasa, perkataan miras mempunyai dua makna. Yang pertama, al-baqa' ataupun kekal. Kenapa? Salah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al-Waris. Al-Waris. Maksudnya yang kekal. Jangan kita kata Al-Waris ni yang mewarisi. Ada, saya nampak dia tulis Al-Waris, diterjemahkan yang mewarisi. Tapi yang tepat adalah yang kekal, Al-Baqa'. Antara sifat yang wajib yang kita ketahui, iaitu wajib bagi Allah bersifat dengan Al-Baqa', wujud kidam Al-Baqa'. Mana ada Allah Ta'ala itu tiada kesudahan, tidak disudahi dengan tiada, kekal. Itu Al-Waris. Dan yang kedua, perpindahan. Makna yang kedua, perpindahan sesuatu daripada seseorang kepada yang lainnya, al-intiqal. Ini yang kita gunakan. Ini yang kita gunakan, miras tu. Jadi mawaris, maknanya beberapa perpindahan harta pusaka si mati kepada warisnya. Itulah sedikit berkenaan dengan istilah definisi ilmu faraid. Dia ada satu kisah yang diceritakan oleh guru saya, Al-Fadil Ustaz Wan Abdul Halim, hafazallah. Dia cerita waktu dia bekerja sebagai pegawai pusaka, datanglah, tahu kan pegawai pusaka kan, orang datang nak tanya pasal masalah pusaka ataupun nak minta buat urusan pusaka dan sebagainya. Datanglah semua makcik dan pakcik, suami isteri dah tua dah. Dia datang, dia duduk. Kemudian suamilah pakcik tu, Ustaz, nak tanya sikit. Nak tanya apa? Ustaz kata. Ini minta maaf ni, mungkin perkataan ni mengganggu sensitivity. Nak tanya pasal period. Terkejut Ustaz. Period? Mungkin tanya pasal bab darah lah kot, kan? Bab darah. Ustaz terkejut lah. Buat apa datang kat sini, kan? Lepas tu makcik tu, isteri dia pergi cuit suami dia. Bang, salah bang, bukan period, faraid. Bukan period. Paraid. Paraid. Dia bahasa kadang orang tua dia paraid. Paraid. Tu. Bukan tersalah. Tersalah nama tu. Lebih kurang ni kan. Bahasa tu lebih kurang aja. Okey. Itulah berkaitan dengan definisi ataupun makna ilmu faraid. Okey, sebelum kita lanjutkan, kalau tuan-tuan ada soalan nak tanya apa-apa, boleh silakan. Kalau tak ada berkaitan dengan definisi pun tak apalah. Berkaitan dengan pusaka ni. Kalau tak silap saya ada pada kuliah yang lepas tak sempat, ada nak tanya, tak sempat nak tanya kan. Aku ada soalan. Ya, tuan. Pusaka ni macam mana keadaan dan ada macam satu negeri dengan negeri lain, sama ke berlain? Okey, kalau ikut hukum sama. Hukum sama. Cuma pelaksanaan tu mungkin berbeza sedikit lah ikut negeri. Mungkin di negeri Sembilan tu dia panggil ada adat Temenggung, adat pepatih kan. Itu mungkin berbeza sedikit, tapi majoriti dia samalah. Sama. Sebab dasar dia adalah ilmu faraid itu sendiri. Itu dasar dia. Macam
macam tadi Ustaz dia cakap ada anak angkat lain ke? Kalau anak angkat dia tak boleh. Dia tak akan dapat melalui pusaka. Anak angkat boleh dapat melalui yang pertama wasiat. Wasiat tu kena buat lah. Dia tak macam faraid. Faraid ni automatik kan, tak buat dokumen ke apa, semua bila meninggal akan jadi faraid, harta pusaka. Tapi kalau wasiat kena buat, kena buat wasiat, kena bagi tahu untuk anak angkat. Dan yang kedua, anak angkat boleh dapat melalui hibah, hadiah. Dan kedua-duanya dilakukan waktu hidup. Waktu hidup, cuma pelaksanaan hibah tu serta-merta dan pelaksanaan wasiat tu selepas kematian. Tapi kena buat waktu hidup. Kalau tuan-tuan perempuan ada anak angkat, jadi kena lah buat perancangan lah kan. Sebab apa, kalau tuan-tuan perempuan meninggal, memang anak angkat tu takkan dapat, takkan dapat pusaka. Dia akan dapat pada waris. Walaupun kita tak ada anak, contohnya macam dia ni ambil anak angkat, contohlah dia tak kahwin, dia ambil anak angkat, kemudian dia meninggal, dan dia tak ada mak ayah, semua waris dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Tetap harta pusaka dia tidak akan jatuh pada anak angkat, takkan dapat. Jadi pergi kat siapa? Dia akan pergi kepada Baitul Mal. Pergi pada Baitul Mal. Dia takkan dapat. Sebab anak angkat dia bukan ada talian darah. Dia mesti ada pertalian darah dengan si mati. Itu pun bukan semua. Bukan semua yang pertalian darah akan menjadi waris. Contohnya macam cucu daripada anak perempuan, dia bukan waris, walaupun dia pertalian darah kan, tapi dia bukan waris. Dia ada 25 orang saja, bukan semua. Termasuk juga anak tiri. Anak tiri pun sama. Anak tiri tak boleh dapat pusaka. Anak tiri, anak angkat, walaupun kita kad penalan tu kan, ditukarkan kepada dibinkan kepada ayah angkat, pun dari segi hukum pun tak jadi. Tak boleh, dia tetap anak angkat. Cuma dari segi undang-undang, dia boleh ambil kesempatan. Sebab undang-undang akan tengok pada IC. Dia boleh mengaku sebagai anak betul, dengan tunjukkan bukti bahawa kad penalan dia tu berbinkan si mati, maka ketika tu dia boleh dapat pusaka. Dia boleh dapat. Tapi dari segi hukum dia bukan berhak, dia tak berhak sebab dia anak angkat. Ada setengah-setengah tu dia tahu kan, macam zaman-zaman dulu dia takkan bin kepada ayah angkat kan. Kemudian dia tahu bahawa dia ni anak angkat, apabila ayah meninggal, dia diserahkan pada waris, dia tak ambil. Itu yang tahu lah, yang tahu hukum. Yang lawan hukum pun banyak juga, ada juga kan. Dia sebab melibatkan harta ni, tuan-tuan perempuan kena jaga-jagalah, kena jaga-jaga. Dia paling penting iman tu, iman dalam hati. Okey, ada soalan lain? Muslimat ada soalan? Ya tuan. Dia meninggal ada nama bersama. Okey, nama bersama rumah tu dia akan bagi dua. Satu milik suami, satu milik isteri. Kalau suami meninggal, bahagian suami tu 1/2 daripada rumah tu akan jadi pusaka. Samalah. Kalau isteri meninggal, 1/2 daripada rumah tu akan jadi pusaka isteri. Jadi milik waris isteri lah, milik suami, milik anak-anak, ibu bapa dia kalau ada. Dan separuh lagi tu milik suami. Itu tak jadi pusaka. Itu kalau rumah milik bersama. Milik bersama.
Ya, kalau tu dia akan masukkan dalam geran. Ya, masukkan waris, masukkan nama waris. Betul. Betul. Okey, dia tak dapat lah. Dia sebab dia jadi anak tiri kan. Okey, okey, itu kalau ayah meninggal dia berhak lah. Kalau yang meninggal lah. Tapi kalau yang isteri meninggal tu tak layak. Okey. Okey, kalau ayah tu meninggal dia layak. Maknanya jadi 4 lah. Jadi 4 orang. Tak, kalau dia dah meninggal okey. Tak. Kalau okey, sekarang pasal pusaka isteri lah. Kalau pasal pusaka isteri, hanya harta isteri saja yang jadi pusaka, yang ada nama. Tak masuk. Dia mesti harta milik si mati. Okey, harta milik si mati saja jadi pusaka. Kalau bukan milik si mati tak jadi pusaka lah. Ya tuan. Sekejap. Tak dengar. Bunyi. Okey. Lama pula. Rasa macam sekejap biasanya. Ayo tak sekali lagi. Okey, dia pertama sekali dia ada bahagian. Apabila dia meninggal, automatik milik waris dia, milik suami dan anak-anak, mengikut pecahan faraid. Contohnya suami 1/4 kan. Suami 1/4. Kemudian contohlah ada 3 anak lelaki, contoh bagi mudah. Anak perempuan ada seorang tak? Ya? Anak perempuan ada seorang tak? Ada anak perempuan? Anak lelaki tak ada. Okey. Jadi pembahagian tersebut, suami 1/4, anak lelaki 1/4, 1/4, contoh 3 orang anak lelaki kan. Jadi bahagi sama rata 1/4 seorang. Jadi pecahan dia terhadap harta pusaka terhadap rumah tu begitulah 1/4 seorang. Ya? Kalau ada anak perempuan dapatlah. Tadi saya bagi contoh mudah lah. Tak. Kalau anak perempuan dia akan dapat separuh daripada anak lelaki. Jadi itu kena kira tu. Okey, contoh kan macam nak buat boleh kot. Ada suami, ada anak lelaki, kemudian ada anak perempuan seorang. Anak lelaki seorang, anak perempuan seorang. Suami dapat 1/4, baki 3/4 kan. Anak lelaki kena dapat 2 kali ganda daripada perempuan. Lelaki dapat 2 kali ganda berapa? 2/4. Perempuan dapat 1/4. Macam tu lah. Suami 1/4, total 4/4. Macam tu. Terhadap atau pusaka. Tak, dia bahagian tu sama je. Sama. Dia terhadap rumah, duit,
pakaian, apa-apa tanah. Boleh dengan syarat, dengan syarat buat faraid dahulu, kemudian waris yang dapat bahagian lagi banyak daripada lagi banyak ketika faraid, dan apabila bagi sama rata dia akan berkurang. Kalau dia setuju barulah boleh. Dia bukan buat persetujuan semua. Macam kes tadi kan, siapa dapat banyak? Anak laki kan. Sebab apa? Dia dapat 2/4. Suami 1/4, anak perempuan 1/4. Jadi persetujuan tu pada anak lelaki tu, bukan pada suami dan anak perempuan. Persetujuan apa tu? Ingat. Sebab apa? Sebab kalau faraid dia lagi banyak, 2/4, 1/2, separuh. Tapi kalau bagi sama rata dia akan dapat 1/3 kan, 1/3 seorang. Dia kena ingat, kadang-kadang orang salah faham. Dia kata faraid ni ialah kita buat faraid kemudian bincang, kalau semua setuju nak bagi sama rata barulah boleh. Salah. Faraid dia tak ada demokrasi. Contohnya suami dengan perempuan dengan anak perempuan kan, mereka setuju nak bagi sama rata, tapi anak lelaki tak setuju, tak sah. Walaupun majoriti dia kan, majoriti menang suami dengan anak perempuan sebab 2 orang, anak lelaki seorang. Kena jaga. Dalam faraid tak ada istilah demokrasi. Okey, tak ada demokrasi. Dia ada veto ataupun diktator. Veto. Mana veto dia? Iaitu yang dapat banyak faraid, apabila nak hak dia kena bagi. Ataupun kalau yang dapat banyak faraid, kalau bagi sama rata dia akan berkurang, dia kena persetujuan tu dapat dia yang kena setuju. Dia kena setuju. Itu kalau nak bagi sama rata. Tapi kalau nak ambil hak kan, contoh isteri meninggal, ada phone. Ada hak suami 1/4, anak lelaki 2/4, anak perempuan 1/4. Contoh anak perempuan tu nak phone, dia nak phone mak dia. Rupanya phone ni dia bagi hadiah kat mak dia sebagai kenangan, dia nak phone. Tak boleh kita ambil terus alasan sebab kita bagi hadiah pada mak, tak boleh. Sebab ketika kita bagi hadiah milik mak, bila mak meninggal jadi pusaka, nak minta izin. Kalau nak minta izin, minta izin siapa? Waris. Siapa waris? Suami, ayah. Ayah minta izin, tapi ayah kena tahulah. Suami semasa tahu bahagian dia 1/4. Okey, dia lepaskan 1/4 daripada phone ni. Okey, 1. Kemudian hak siapa lagi? Yang adik-beradik lelaki tu, anak lelaki si mati. Berapa bahagian dia? 2/4. Dia lepaskan hak dia 2/4. Baru boleh ambil. Kalau ambil dengan anggapan kata tak apa, dia orang halal je, tak sah. Kita telah makan harta orang lain. Sikit ustaz, sikit lah. Di sana nanti sikit, sekecil-kecil perkara pun, sekecil-kecil benda pun akan dihisap, akan dihisap. Tapi ustaz, dia orang okey je. Kalau ni pun insya-Allah dia okey. Tak boleh, kena jelas. Benda tu kena jelas, kena jumpa minta izin. Okey, jelas itu cara dia. Tu yang kata, ia perbahagian tu yang penting. Faraid, ingat formula ni, faraid first, kata orang Jawa. Faraid first. Okey, iaitu tahu bahagian berapa. Dia bukan, kadang-kadang orang salah faham juga ni, banyak benda nak kena betulkan. Bagi faraid ni okey, tanah sebenarnya kita nak bagi-bagi terus ni. Kumpulkan harta ni, ambil ni. Letak sini pun bagi-bagi. Tak, bukan macam tu. Yang wajib dia, setiap ahli waris kena tahu bahagian masing-masing terhadap harta pusaka. Pertama. Kemudian yang kedua, bincang. Dia nak ke dia nak bagi macam mana? Dia nak hak dia ke atau nak bagi sama rata? Kalau dia nak hak dia, kena bagi. Itu kewajipan. Kalau dia nak. Tapi kalau dia lepaskan, itu harus, tak ada masalah. Yang penting dia tahu dulu bahagian berapa banyak dia dapat dan berapa yang dia dapat. Pecahan dia dan juga berapa banyak dia dapat terhadap harta pusaka tu. Tu maksudnya. Dia bukan bincang, orang kata terus apa ni, kita bincang ni, tak ada. Bincang yang pertama, kira dulu faraid. Itu sebab kalau orang tanya saja, macam macam kawan saya, ibu ada 2 orang, ibu dia meninggal, dia call saja tanya pasal pusaka. And saya terus tanya, dah kira ke belum faraid? Dia kata belum kira. Okey, mes ni aku nak kirakan.
berapa orang waris? Ada ayah, ada anak. Okey. Ni bahagian. Ni bahagian ayah, ni bahagian anak setiap orang. Anak lelaki banyak ni, anak perempuan banyak ni. Okey, beritahu pada ahli waris bahagian tersebut. Kemudian lepas pada tu kamu bincanglah. Bincanglah sama ada nak bagi sama rata ke. Macam tadi lah, kalau bagi sama rata pastikan yang dapat banyak tu bersetuju. Tu je. Tak perlu semua sebenarnya. Tak perlu semua. Tu kadang-kadang orang salah faham. Tak boleh. Dosa. Dia telah melanggar hukum Allah Taala. Allah dah kata kan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Dan Allah kata apa? Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ayah-ayah kamu, anak-anak kamu tak tahu pun yang mana yang lebih memberi manfaat ke atas kamu. Jangan kita buat-buat tahu. Allah betul, kau tak tahu. Kan? Serah kepada aku je lah buat, bagi. Buat apa nak? Ni kau tak tahu. Tu. Hati-hati hati-hati. Tak pencen tak. Pencen tak. Dia ada kalau habis semua je pusaka habis lah. Dia ada certain yang tak jadi pusaka. Sebab pencen dia adalah pencen terbitan. Dia itu pun ada fatwa mengatakan pencen terbitan tak jadi pusaka sebab dia hadiah daripada kerajaan kepada waris si mati. Hadiah. Dia pengawal. Ya? Tak termasuk. Pencen so-so ke, pencen kerajaan ni, pencen terbitan ke, tak termasuk. Okey. Sebab dia mesti harta pusaka, harta si mati. Kalau kita tengok pencen kan, pencen bukan harta si mati, itu harta kerajaan. Harta kerajaan ni baru nak tarik kan. Tapi ada fatwa dia lah, ada fatwa dia. Okey, ada fatwa dia. Okey. Okey, ada soal lagi? Muslimat tak ada? Okey, alhamdulillah. Tapi kalau sebelum dia meninggal tu dia buat surat wasiat bagi sama rata seperti itu. Okey. Peraturan tu tak. Okey, dia buat contohnya ayah tu masih hidup. Okey, contohlah satu situasi. Dia panggil anak-anak dia. Dia kata, "Wahai anak-anakku, ni ayah buat surat wasiat yang mana apabila ayah meninggal, harta pusaka ni, pusaka ayah ni korang bagi sama rata." Baik ayah. Tak ada baik-baik ni tanda tangan. Sign. Lepas tu pergi pula dekat Pusuruhjaya Sumpah. Buat sign depan Pusuruhjaya Sumpah, cop. Kemudian ayah meninggal. Bila ayah meninggal, wasiat tersebut kalau nak dilaksanakan dari segi hukum, kalau mazhab Syafi'i hukum dia harus, tetapi perlu mendapat persetujuan ahli waris selepas kematian. Bukan sebelum. Maknanya apa? Yang sign tadi tak valid. Sign tadi tak valid pun dari segi hukum. Sebab apa tak valid? Sebab dia bersetuju ketika ayah masih hidup. Mestilah kena setuju. Kalau aku tak setuju, ayah cop aku derhaka pula. Kan? 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 Untuk pegang rotan kan. Setuju cepat. Tapi ayah dah meninggal aku tak setujulah. Mana boleh kan? Mana boleh, itu hak aku nak hak aku. Tapi kalau lepas meninggal dia setuju juga, itu tak ada masalah, boleh laksanakan wasiat tu. Tapi kalau ada yang tak setuju, bukan wasiat terbatal, yang tak setuju sahaja yang diberikan hak faraid dia. Itu bukan aku nak betulkan, bukan terbatal wasiat apabila seorang tak setuju. Wasiat tak terbatal, wasiat boleh laksanakan kepada yang bersetuju sahaja. Cuma dia punya bahagian akan berkurang lah sebab ada yang tak setuju kan. Tapi boleh dilaksanakan, bukan terbatal. Wasiat tak terbatal. Wasiat kalau Nabi kata la wasiyata lil waris, tidak boleh wasiat kepada waris. Sebab apa? Waris ni dah dapat secara faraid. Itu sebabnya perlukan kepada persetujuan waris yang lain terhadap wasiat tersebut. Bukan tak boleh, bukan kata terbatal wasiat tu. Dalam mazhab kita Syafi'i, hukum dia harus boleh wasiat pada waris, tetapi dengan persetujuan waris selepas kematian pewasiat.
Okey. Boleh? Okey. Okey. Ha. Tak dengar hukum apa? Tu okey, tu wasiat lah. Tu wasiat. Wasiat begitu, dalam mazhab kita harus, tetapi nak laksanakan wasiat tersebut perlu persetujuan waris yang lain. Itu pulang pada kita. Itu lepas kematian. Waktu mak ayah masih hidup, tak ada masalah, sebab ketika tu harta masih milik mereka. Kan? Wasiat ni berlaku lepas kematian. Okay, apabila mereka meninggal, kita rasa kita ada hak, kita boleh tuntut hak kita. Tak apa. Tak dicopkan sebagai derhaka. Jangan kata derhaka, kau derhaka pada ayah kau. Apa? Ayah kau wasiat rumah ni bagi sama rata, tapi kau nak hak kau lebih banyak dalam faraid. Jangan cop dia derhaka. Kalau kita cop dia derhaka, sebenarnya kita yang kena cop derhaka kepada siapa? Allah Ta'ala. Kita derhaka pada Allah Ta'ala. Kita nak derhaka pada siapa? Dekat pada ibu bapa ke pada Allah Ta'ala? Itu je. Kan? Itu je. Itu hak yang telah Allah berikan pada waris. Jadi itulah sebenarnya kalau kita nak bagi mak ayah, tuan-tuan perempuan nak bagi pada anak, bagi waktu hidup, senang habis cerita. Ni geran, pergi pejabat tanah, tukar nama, habis selesai. Kan? Tukar nama. Ya? Takut dia jual, buatlah caveat. Buatlah caveat kan. Main kan. Buat caveat ke buat apalah. Ada setengah tu dia insya-Allah lah kan. Okey, baik. Ataupun itulah ketika hidup lah kita bagi. Bila meninggal jadi wasiat. Jadi wasiat pula dah. Jadi pusaka milik waris. Okey, milik waris. Okey, milik waris dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, dengan bahagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Boleh? Ya, alas lah. Lepas ni dah cukup. Lepas dia tanya lepas solat. Boleh tanya. Sambil makan, ada minum sambil minum-minum. Itu ada makanan baru sedap sikit. Okey, ayo tuan. Okay, wasiat pada anak angkat boleh, tak ada masalah, tapi dengan syarat jangan lebih 1/3 daripada harta pusaka bersih setelah kita tolakkan hutang, kan? Kos pengurusan jenazah, hutang. Lepas tolak hutang tu tak boleh lebih daripada 1/3. Anak angkat boleh terima wasiat. Anak angkat boleh sebab dia bukan waris. Okay, dia bukan waris yang berhak, dia boleh terima wasiat. Dan kalau ibu bapa angkat dia buat wasiat pada anak angkat, wajib laksanakan. Kalau ikut kena syarat dia, wajib dilaksanakan. Kalau terlebih pada 1/3 pun diberikan 1/3. Kena beri juga, bukan terbatal wasiat. Jangan salah faham. Bukan terbatal wasiat kalau dia wasiat lebih pada 1/3. Cuma dia kurangkan pada aras 1/3 tu. Kalau lebih, kurangkan. Dia dapat tapi kurang. Had dia maksimum 1/3 saja. Sebab apa? Lagi 2/3 untuk faraid pada ahli waris. Anak angkat tak ada masalah, boleh terima secara wasiat. Okay, anak angkat, anak tiri, anak tak sah taraf, tak sah taraf ni, anak ataupun anak zina ni, dia hanya waris belah ibu je. Kalau ibu meninggal dia dapat pusaka. Kalau dia meninggal, ibu dapat pusaka. Kalau ibu meninggal dia dapat. Tapi belah ayah tak dapat. Walaupun lepas pada tu mak ayah dia kahwin. Walaupun kahwin pun tak dapat. Walaupun dibinkan nama pada ayah dia pun tak dapat. Sebab dia adalah anak yang tidak sah taraf. Okey, anak tak sah taraf. Jadi kat situ buat macam mana? Buatlah wasiat. Boleh buat wasiat.
Yang ayah tu lah. Kalau mak tak ada masalah, jadi pusaka. Okey, baik. Wallahu alam. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita sambung pada peranan ilmu faraid. Jadi kalau ada soalan lagi boleh jumpa lepas solat isyak ni lah. Sambil makan-makan. Okey. Baik. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kekurangan itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Semoga perkongsian malam ini memberi manfaat pada tuan-tuan puan-puan sekalian, supaya dan dapat disampaikanlah kepada yang lain yang tak dapat hadir. Dan kita akhirnya baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal firdausal a'la bi ghairi hisab wal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan, kejayaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus tanpa hisab bersama kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, sanak saudara kami, jiran-jiran kami, sahabat andai kami, guru-guru kami, murid-murid kami dan seluruh umat Islam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.